Assalamualaikum dan hai, saya Dr. Zahir daripada Klinik Dr. Rosli. Hari ini saya dalam siri Cancer Awareness. Tajuk saya pada hari ini ialah tentang kanser usus. Okey, kanser usus ialah kanser yang paling tinggi nombor 1 di Malaysia untuk lelaki Malaysia dan nombor 2 paling tinggi dalam kalangan perempuan Malaysia. Okey, macam apatah itu kanser usus? Kanser usus ini bermula daripada ketumbuhan yang tidak normal dalam saluran kita punya saluran pemakanan. Contohnya saluran usus besar, lepas tu dia kepada rectum dan kepada anal canal. Okey, dia bermula dengan ketumbuhan tidak normal, dia merebak, dia spread ke dalam saluran darah dan dia spread ke organ. Okey, apakah faktor-faktor utama yang ataupun risiko-risiko utamalah untuk pesakit-pesakit mendapat kanser usus ni? Okay, faktor yang pertama ialah faktor genetik, yang mana pesakit mempunyai sejarah keluarga yang ada kanser usus ataupun apa-apa jenis kanser yang lain. Seterusnya atau faktor keradangan usus, yang mana dia selalu mengalami perubahan dalam bentuk buang air besar, dia kadang-kadang cerit, kadang-kadang sembelit, perubahan yang kerap, alternate 1 minggu, 2 minggu, sembelit 1 minggu, cerit 1 minggu. Itu adalah salah satu risiko-risiko lah. Dan seterusnya faktor pemakanan kita. Okey, pengambilan daging merah yang diproses terlampau banyak hari-hari, kurang fiber dalam diet hari-hari, kurang makan buah dalam diet hari-hari, itu merupakan salah satu faktor-faktor ataupun risiko yang boleh menyebabkan kanser usus. Pengesanan awal adalah agak sukar selain kita dapat melakukan ujian saringan awalan. Namun kita ada beberapa simptom-simptom yang kita boleh pantau dan kita boleh alert, yang mana kita boleh terus bersiap sedia untuk membuat ujian lebih lanjut lah. Contohnya yang pertama, najis kerap berdarah, kekerapan buang air besar yang berubah-ubah yang macam saya explain tadi, yang mana sembelit cirit, ataupun dia selalu mengalami penat dan pucat. Yang keempat, dia perasan berat badan dia makin surut dalam masa 6 bulan, contohnya lebih 10 kilo lah, contoh lebih 10 kilo, hilang berat badan. Dan bahagian perutnya kerap membulas tidak selesa, ataupun bila setiap kali makan dia rasa selalu perut dia penuh. Ini yang keenam ialah simptom tenesmus, yang di mana dia dah buang air besar tapi still rasa nak membuang air besar lagi. Bila pergi tadas, tiada apa-apa yang keluar. Okey, cara-cara pencegahan untuk kanser usus ni, yang pertama kita boleh lakukan ujian saringan, yang mana kalau kita ada simptom-simptom macam saya sebut tadi, terus kita buat ujian darah, buat ujian kolonoskopi dan sebagainya. Kita boleh ubah gaya hidup kita kepada lebih sihat, banyakkan makan benda-benda yang banyak fiber, makan buah. Lepas tu kita banyakkan gaya hidup yang lebih aktif, bersukan, bersenam. Kepada pesakit-pesakit yang selalu hisap rokok ataupun yang mengambil alkohol, diamat galakkan untuk mengurangkan hisap rokok dan pengambilan alkohol. And then kita boleh cuba mengurangkan makanan-makanan proses dalam daily diet kita lah. Contohnya makanan fast food. Semua tu kita dapat membantu secara long term untuk mencegah daripada kita untuk dapat kanser-kanser usus ni. Okey, tahap-tahap kanser usus. Tahap pertama ialah di mana sel tersebut bertumbuh di dalam lapisan yang paling dalam di usus kita ataupun di bahagian mukosa. Stage yang kedua di mana sel tersebut telah merebak ke bahagian submukosa ataupun lapisan kedua di usus kita. Stage ketiga pula ialah di mana sel tersebut telah merebak ke bahagian muscle layer ataupun otot-otot usus kita, dan secara tak langsung dia telah menjangkiti biji-biji kelenjar sekeliling usus kita. Stage keempat ialah di mana sel tersebut telah merebak